Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan continue dengan our next topic, which is kalau ikut course learning outline tu saya skip sikit sebab saya memikirkan topik teori untuk NOS ini dapat membantu you guys untuk menyempurnakanlah tugasan individu dan juga tugasan grup. Okay, baik. So, this is the skill standards in topik hari ini adalah skills standards in TVE in TVET lah. Okay, maknanya standard pengukuran kompetensi ataupun kemahiran dalam bidang pendidikan teknikal dan vocational. Okay. Baik. So, kita go sikit pasal akta-akta tentang quality TVET ini. There are a few international act for quality TVET. Okay, such as the European Quality Assurance Reference Framework, kemudian ada Pacific Quality Assurance Framework, ada East Asia Summit TVET Quality Framework, and the Asian Quality Assurance Framework. Ini adalah kerangka-kerangka yang digunakan oleh kita punya orang kata pembuat dasar ataupun yang membina NOS ini untuk mereka rujuk sebagai akta-akta yang menentukan kualiti dalam kita punya pentadsiran TVET. Kenapa kena ada akta ni? Supaya kita tidak salah guna. Kita tak nak orang yang bangunkan NOS ni dia ikut dia punya pengalaman dia sahaja. Kita tak nak mereka yang bangunkan NOS ni adalah untuk kepentingan peribadi dia ataupun kepentingan institusi dia sahaja. Tidak. Apa yang kita nak, dia mesti mengikut akta kualiti yang telah ditetapkan lah. Okay, yang kita guna pakai sebagai rujukan supaya dia tidak backfire kepada pekerja, tidak backfire kepada industri juga. Okay, ada beberapa TVET program di Malaysia yang juga tertakluklah kepada akta-akta ini. Okay, so legal provision that underlies the development of TVET program. So bila setiap kali kita nak membangunkan TVET institution ataupun TVET program ataupun kursus, dia kena inline dengan kita punya legal provision ni lah, antaranya University and University College Act 1971, Akta Universiti, kemudian ada Akta Universiti Swasta, kemudian ada Education Act, National Skill Development Act 1996 dan juga MQA, Malaysian Qualification Agency Act 2007. Sebab MQA ni kalau awak faham apakah fungsi MQA ni, MQA ni adalah badan akreditasi. Dia yang menentukan sama ada institusi ini layak ataupun tidak untuk memberikan sijil. Sama juga macam UTM ataupun macam universiti lain lah. Ia mesti diiktiraf oleh MQA. Jadi MQA lah yang memberi akreditasi yang menyatakan bahawa universiti-universiti ini layak untuk memberikan ijazah. Ijazahnya diiktiraf oleh MQA. Ada setengah-setengah tempat macam contoh kita ambil engineering Kalau dia macam saya punya kawan lah, sahabat saya, dia belajar dekat ada satu universiti ni. Dia punya engineering course dia 3 tahun. Orang lain semua 4 tahun. Universiti lain semua 4 tahun. Jadi dia waktu tu dia tidak sedar tentang MQA punya accreditation. So rupa-rupanya universiti yang dia pergi itu, program yang dia ambil ijazah selama 3 tahun itu tidak diiktiraf oleh MQA. Maka bila dia nak pergi bekerja sebagai seorang jurutera di kejuruteraan, sebagai seorang jurutera lah, sama ada di peringkat swasta ataupun di agensi kerajaan, ianya tidak diterima kerana dia punya engineering punya cert dia tu tidak diiktiraf oleh MQA. Itu sayang Okay. Baik. This is the Malaysian TVET ecosystem. Ini saya rasa Malaysian Qualification Framework yang lama lah. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia ada peringkat, kalau kita panggil tahap, level tahap. Tahap 1, 2, 3, 4, 5 sehingga 8. Okay. So, level 1, 2, 3 ni adalah sama juga dengan level certificate. Skill Certificate level 1, SKM level 1, sama juga dengan Vocational and Technical Certificate. Tapi kalau dari segi akademik, kita panggil ada yang ambil sekadar macam sijil lah. Maknanya kalau dia kata awak adalah qualification awak peringkat apa, peringkat sijil. Okay. Kemudian dia ada skill diploma. Kalau TVET juga ada diploma, so akademik dia sama dengan diploma.
Kalau advanced diploma dan advanced diploma. Ada sampai bachelor degree, ada sampai postgrad, ada master and doctoral degree. Kemudian, tapi kalau TVET, dia memang fokus kepada skill, vocational and technical. Okay. So, based on the MQF, Malaysian Qualification Framework, accreditation, akreditasi dan juga quality assurance of TVET program ini adalah under two agency which is the MQA dan juga DSD. Okay. MQA ni yang macam saya terangkan tadi, dia di bawah Ministry of Education. Dia yang accredited tiap TVET program by institution, sama ada dekat Politeknik, dekat college community ataupun dekat MARA. Okay. Manakala DSD pula adalah bawah Ministry of Human Resource, MOHR. Sebab TVET ni dia pelbagai. Sebab tu kalau isu TVET kat Malaysia ni salah satunya adalah bagaimana untuk memperkasakan TVET ni adalah kerana dia fall bawah begitu banyak kementerian. Okay. Tapi tak apalah, that is beyond our own topic lah. Okay. So the existence of two different accreditation bodies has led to confusion and concern about varying quality of the program. Okay, that's why lah mobility of TVET graduates ni untuk menyambung pelajar antara institution itu sangat terhad. Okay. Siapa pernah dengar kalau tahu isu-isu ini? Seperti macam sebelum ini, bagaimana pelajar-pelajar KV ini hendak menyambung pelajar dekat universiti awam kerana mereka tiada, diploma mereka tidak diiktiraf. Sebab tu perjalanan mereka untuk masuk universiti awam kena melalui apel. Bila dia ada different different ministry yang menguruskan TVET ini, perjalanan dia nak cross kepada ministry lain itu susah. That's why lah ada confusion lah dekat dalam kita punya sistem pendidikan TVET ini. Okay. So this is the qualification daripada pelbagai ministry yang saya terangkan tadi. So kita ada human resource, yang ini bawah Kementerian Belia dan Sukan, Youth and Sport. Kemudian yang ini research kalau tak silap saya. Kemudian ini Ministry of Education, yang ini adalah Ministry of Agriculture pun ada. Ini pembangunan Ministry Kerja Raya. Okay. Dan yang ini adalah state government. Okay. So ada banyak kementerian dan awak boleh tengok dekat sini pula ada banyak qualification. Okay. Ada start dengan SKM, kemudian ada SKM level 4 dan ini adalah advanced diploma sehingga kepada degree. Okay. Degree engineering kalau kita tengok qualification yang diberi adalah MTun. Okay. MTun sama juga macam kita punya kita sebenarnya walaupun kita bukan MTun tapi kita ada masuklah dalam ini sebab kita adalah provider for degree in engineering technology. Okay. So currently tak ada standardized system to evaluate the performance of public TVET institution. Memang tak ada sebabnya dia dah across ministry. Ministry ni buat dia kata nanti tak sesuai dengan ministry dia. Ministry ni buat nanti dia kata tak sesuai dengan ministry ni pula. Okay. So the existing rating system are limited to respective institution. Okay, kalau macam contoh Politeknik guna Polyrad. Okay, dan kalau macam college community guna MySpec. Okay, for private TVET institution pula ada juga private contoh macam SIAS. Okay, EdTech ni kerajaan. Ada banyak jugalah contoh-contoh lain macam NATC ni, ini kategori private juga. Okay. A star rating system for program quality and student performance is conducted by DSD. Okay. Kalau MQA bawah kerajaan lah, kalau private bawah DSD. So the rating system for private institution creates a positive environment for competition and help to improve graduate employability. Tapi semua ni saya rasa by accreditation daripada swasta ataupun government, daripada MQA ataupun DSD, aim dia adalah supaya mereka keluar ni, mereka punya graduate employability tu dapat ditambah baik. Kita tak nak mereka keluar dengan skill saja, kita nak mereka keluar dengan generic skill sekali. Dia ada rasa responsibility, dia ada rasa bertanggungjawab, dia ada critical thinking, dia boleh berkomunikasi dengan baik. Contohnya macam tu. Okay. So, this is perjalanan antara TVET dan juga perkembangan dari segi RMK ke-11 lah. Okay. So, transforming TVET is by enabling industry-led approach is crucial to produce skills, human capital. Okay, the 11 plan will focus on 11 initiative. Okay, ada 11 inisiatif dalam RMK 11.
clustered into strengthening the governance of TVET. And okay, strengthening the governance of TVET. Kemudian kita boleh nampak enhancing TVET program to improve graduate employability, enhancing TVET branding. Okay, kalau kita tengok kat sini semakin banyak kita ada terlibat dengan MBOD. MBOD juga is kita punya panggil badan yang mengiktiraf akreditasi kepada program-program teknologi. Okay, kemudian kita ada standardized TVET accreditation. Semua ini adalah antara improvement lah dalam rancangan Malaysia ke-11. Okay, extracted from RMK 11, so TVET dia punya aim is TVET as one of the core educational system. Kemudian TVET system assess for 13 to 18 to use in welfare institution. Ini yang sebelum ni sekarang kita tak refer yang ni Sekarang ni kita refer kepada PPPM 2015 hingga 2025. Kita terpakai untuk yang itu. Cuma yang ini apa yang telah kita rancangkan lah. So increases number of skill worker from 25 to 35. Banyak skill development, okay, strengthening NDT system, widening pathway for TVET graduates and HRDF assistant with industrial collaboration. So ini adalah apa unjuran kerajaan dalam usaha untuk membangunkan kita punya TVET. Alright, harmonizing TVET standard. So ini saya tak fokus kepada education, saya fokus kepada pekerjaan. TVET secara pekerjaan lah, sebab itu topik yang kita akan cover lah dalam subjek ini. The government will harmonize the various rating system, okay, and this include rating system adopted by DSD untuk private institution tadi, dan Poly and MySpec for public TVET institution. Ini untuk kita punya institusi awam. The unified system will rate the quality of institution and program based on outcome indicators such as graduate employability and industry engagement. Jadi sebenarnya institusi-institusi ini kena memastikan bahawa bila mereka keluar, mereka boleh dipasarkan. Kalau kita nak pasarkan dia punya skill, dalam masa yang sama dia kena ada added value lah tu dia punya skill. Sama juga macam kita. Kita nak pelajar kita ada keluar sebagai mereka yang ada skill dan juga generate skill. Dan saya rasa itulah anjuran daripada kerajaan supaya mereka keluar ni, mereka laku. Laku untuk diambil bekerja. Institution performance based on this rating system will be one of the factors to determine allocation of funds for the institution. So, kalau nampak dia punya performance baik, maka fund yang akan diberikan pada bajet tiap-tiap tahun itu akan lebih lah. Alright. Okay, so this is the revised Malaysian qualification framework. Okay, jadi bila kita dah tambah baik, okay, kalau kita tengok kat sini, level 1, 2, 3 ni, certificate, level certificate. Diploma, level diploma, advanced diploma. Tapi dalam TVET pun ada bachelor degree. Okay, that's why kita ada MTON, kita ada School of Education, our school. And we have the polytechnics. Then ada master's degree and also doctoral degree. Yang ini lebih kepada pelajar postgraduate. Maknanya kita benarkanlah pelajar-pelajar yang dalam bidang kemahiran ini untuk menyambung pelajaran. Kerana sebelum-sebelum ni mereka sukar. Tapi sekarang kita pemudahkan dia punya perjalanan dia. Okay. Ini adalah standard curriculum. Department of Skill Development, DSD. Malaysia is the national and certification body that responsible to manage, coordinate and promote skills training program and career development based on skill competencies. Okay. So ini adalah dia punya curriculum standard lah yang telah ditetapkan mengikut Akta 652 di bawah Ministry of Human Resource. Okay. So dia adalah come effective on 1 September 2006. Officially gazetted on 29 June on 2006. Okay. Kemudian this is significant sebab dia adalah menjadi first time dalam sejarah kemahiran dan training di Malaysia as a national legislation has been enacted solely and exclusively for skill training and development. So ini yang pertama sekali yang kita guna, di mana mereka menetapkan akta bagaimana untuk pembangunan kemahiran dan juga latihan. Okay. So dia di bawah akta ini kita implementkan SKM which is leading to 5 level of SKM. SKM level 1, 2, 3. Kemudian kita ada Malaysian Skill Diploma. Okay, diploma kemahiran. Okay, level 4 dan juga Advanced Diploma level 5. Okay, this one ini semua adalah di bawah DSD. Alright. Kemudian kita ada NOS pula. Okay.
NOS ni is a standard and curriculum as a specification of the competencies expected of a trainee become a skilled worker in Malaysia. Okay. Gazette juga dibawa Akta 652. So NOS is developed by industry expert. Okay, kalau awak tengok dalam dalam dokumen NOS tu, hujung tu dia memang ada nama. Siapakah orang yang membantu membangunkan NOS tersebut? Okay. Isu tu ada main tool in the implementation of SKM in which the performance of existing industry workers and trainees are assessed based on NOS for awarding Malaysian skill certificate. Okay, so tadi DSD dia dah keluarkan akta bahawa mereka akan implement SKM level 1, 2, 3, 4, 5. Dan NOS ni pula digunakan sebagai satu standard pengukuran bagaimana untuk menentukan orang ni layak. Dia level 1 ke? Level 2 ke? Level 3 ke? Level 4 ke? Level 5? So kalau dia ada level 1, dia dah bekerja, dia meet tak standard untuk naik level 2, baru kita bagi dia level 2. So dia ada standard pengukuran lah. So sekiranya dengan senang cakap NOS ni sebagai rubrik lah, standard pengukuran. Okay, National Skill Development Act is an act to promote through skills training the development and improvement of person abilities which are needed for vocation and to provide for other matters connected therewith. So ingat, NOS ni memang secara generalnya adalah tentang bagaimana to promote, untuk menaikkan, untuk menambah baik, okay, melalui latihan, okay, latihan kemahiran. Fikir NOS ni mesti pasal kemahiran, memang automatic pasal kemahiran pekerjaan and dia punya ability are needed for vocation, especially dalam bidang vocational. So the purpose is to develop the skill of the workforce, to improve the quality, to improve productivity dekat workplace, to promote self-employment and to improve the delivery of social services. And this is also to increase the level of investment in education and training in the labour market to improve the return on that investment. So akta ni lebih sama juga macam yang saya ulang lagi. Dia adalah untuk kita menambah baik, untuk memperkembangkan, untuk memperbanyakkan lagi pekerja mahir. Dalam masa yang sama nak promote mereka supaya mereka mudah diambil bekerja, increasekan dia punya graduate employability. At the same time, dia adalah digunakan untuk encourage employers to use workplace as an active learning environment. Jadi saya sebagai orang yang majikan yang ada pekerja SKM level 1, 2, 3, saya nak pekerja saya ni semakin hari semakin mahir, improve diri mereka. Okay? So kita provide employee peluang, opportunities to acquire new skill. Jadi kita nampaklah, okay, level 1 dia pakai kimpalan ARCA, tapi bila level 2 dia kena up supaya dia boleh buat kimpalan TIG. Okay. Lepas tu dia up lagi. So dia pakai kedua-dua disiplin tapi dia kena pandai sampai position 6G. Macam itu To provide opportunities for new entrants to the labour market and to employ person who find it difficult to be employed. So kalau mereka ni memang kita sebenarnya nak encourage supaya mereka pengguna skill workers sebab ramai orang kata, contoh ambil kimpalan lah. Ramai orang kata kerja kimpalan ni macam kerja kasar, kerja 3D. Okey, tapi kerja 3D ni lah sebenarnya yang menghasilkan gaji yang lebih besar daripada mereka yang bekerja dekat office, right? And then is to encourage workers to participate in learning program supaya kita ada buatkan training supaya mereka semangat lah nak belajar and improve the employment prospect of person previously disadvantaged by unfair discrimination. Okay, mungkin mereka ni yang kalau macam diskriminasi tidak dinaikkan pangkat kerana tidak mengikut kompetisi yang betul, so kita bagi mereka peluang supaya ada rujukan. Okay, saya dah boleh buat sampai 6G. Kenapa saya tak dapat level 4? Contohnya macam itu. So, employer ada hak lah untuk fight untuk dia punya kompetensi. Okay. And last sekali, to assist work seekers to find work, retrench workers to re-enter the labour market, employees to find qualified employees and to provide and regulate employment services. Semuanya adalah sebagai satu rujukan supaya mereka tahu. Kalau macam contoh mereka yang tak pernah bekerja dalam bidang kimpalan, bila dia tengok pada NOS, dia kena tahu. Okay, NOS patutnya kena tahu kalau kimpalan ARCA ini dia kena tahu buat apa. Oh, ini bekerja dekat dalam kawasan panas. Aku ni tahan panas tak? So, dia sebagai orang yang mencari kerja, dia dapat tengok rujukan sebenarnya bagaimanakah bidang pekerjaan seorang penyimpal. Okay, itu sebagai rujukan.
Okay, application of standard from industry to industry. So, kalau kita tengok dekat sini, okay, ini adalah standard yang ditetapkan oleh NOS. Okay, kemudian ada pengiktirafan pencapaian terdahulu melalui PPT. So, mereka gunakan standard ini untuk mendapatkan certification. Once dia dapat certification, dia menjadi skill workers dan dia berkhidmat kepada industri. So, orang industri expert ni, dia lama dah bekerja dekat industri, dia jadi industrial expert lah. Dan kita gunakan pengalaman industrial expert ini for the development of NOS dan digunakan balik dalam standard. So, daripada industri kepada industri. So, kita pusing dekat situ. Alright. Kemudian, this is how you have to download the registered standard. Okay, yang ini telah saya terangkan sebelum ni. So, klik daftar standard di sini. Ini adalah website yang lama ya. Tapi kalau you pergi kat website yang baru pun masih boleh nampak lah bagaimana untuk untuk download daftar dokumen NOS standard ni. Okay. Dan pembangunan standard content ini ada 3 ciri. Dia adalah fleksibel, dia responsif dan dynamic. Kenapa kita panggil begitu? Sebab dia ada ciri-ciri unit kompetensi boleh dipackage mengikut keperluan spesifik pelatih. That's why NOS tu panjang dekat 300 page. Sebab dia ikut bidang kerja masing-masing dan dia ada penerangan yang very detail. Unit kompetensi teras membolehkan multi-skilling dan pengkhususan dan menyokong pelaksanaan latihan di industri. Okay, dia responsif sebab dia kemas kini mengikut perubahan dan pelatih boleh mengambil latihan unit kompetensi lain yang diperlukan. So, bila dia tahu, okay, saya perlukan latihan tentang kimpalan TIG. Sebab saya dah belajar pasal ARCA. Jadi, saya nak pergi kepada kimpalan TIG. Dan kemudian, saya nak belajar tentang position 6G. Okay? So, dia boleh responsif kepada latihan sedia ada. And dia adalah dinamik, ditambah dan dijumukkan mengikut keperluan semasa pekerjaan. That's why standard content ini adalah sangat bagus lah. Okay. So, ini adalah bagaimana proses standard itu dibangunkan. Mereka membuat kajian dekat berbagai company. Kita ambil company A, B, C, D dan E. Hampir kesemua skill set ini telah dinyatakan berulang kali oleh kelima-lima syarikat. Bermakna 5 ni skill yang dalam boundary ini, inilah skill set asas core kompetensi dia yang wajib mereka ada. Macam mana saya nak ambil contoh? Okey, katalah kita ambil tukang masak lah. Tukang masak kedai A kata, tukang masak yang nak kerja kat tempat dia mesti pandai masak paprik. Mesti pandai, kumpulan kedai B mesti pandai masak paprik dan nasi goreng. Masuk kedai nombor 3 ni mesti pandai masak paprik, nasi goreng dengan tom yum. Okey. Jadi core kompetensi mesti paprik. Sebab agaknya kedai dia ni dia nak buat ni memang agaknya kedai Thailand agaknya. Jadi dia nak tukang masak dia mesti pandai masak lauk paprik. Jadi masak lauk paprik ni jatuh dekat core kompetensi. Okey. Tadi lagi 2 apa tadi? Masak tom yum dengan nasi goreng. Tom yum dengan nasi goreng ni jatuh kepada elective kompetensi. Okay, itu additional value dia lah. Oh, tambah sikit lagi. Ada orang ni dia pandai dalam banyak-banyak kedai ni ada, tak kisah. Dia letakkan syarat dia mesti letak paprik dan juga kuih tiaw Hong Kong. Okay, kuih tiaw Hong Kong jatuh elective lah. Tapi paprik tetap jadi core. Okay, so bila dia buat kajian, dia bertanya kepada komponen-komponen ni, core kompetensi untuk orang menyimpal mesti ARCA. Maka ARCA adalah core kompetensi. Syarikat B dengan C ni je. Yang cakap, okey, kalau macam ni yang sama ni, katalah, okey, A dengan C. A dengan C kata, mesti pandai TIG. Jadi TIG ni adalah elective. Contohnya macam itu. Okey. So, package standard yang dibangunkan, kita ada standard practice, digunakan sebagai panduan kemasukan kepada program, ada kaunseling kerjaya dan panduan directory badan kawasan dan industri. Kemudian kita ada CPC, Competency Profile Chart, ini yang awak akan gunakan. Kita kemudian ada competency profile dan juga standard content. Ini adalah lebih kepada pembangunan kerjaya, bagaimana untuk menambah baik skill pekerja. Dia ada penerangan setiap kompetensi ikut level lah. Kemudian ada curriculum of competency unit. Ini lebih kepada penilaian dan pensijilan. Kita tengok sekejap. Ini adalah
Okey, ini adalah CPC, Competency Profile Chart. So, kalau kita fokuskan kepada kimpalan, okey, kalau kita tengok kepada kimpalan kat sini, saya ambil kimpalan tahap 2 lah. Okey, contohnya. Pemeriksaan kimpalan. Okey, pemeriksaan kimpalan tahap 2, bila kita tengok competency chart dia, ni dia punya CPC dia, job description. Apakah kerja sebagai post welding inspection? Okey. Maknanya dia orang dah welding, tak tugas welding inspection ni. Welding inspector ni dia memeriksa hasil kimpalan pengimpal. Welder mengimpal, welding inspector dia check kimpalan tu. Bagaimana dia nak check kimpalan? Okay. So dia identify, so saya besarkan kat sini. Okay. Dia identify required post welding activity. Okay. Ini adalah kompetensi yang dia kena capai sebagai welding inspector. Dia kena witness welding qualification test, WQT. Kemudian dia kena buat PWHT, dia kena tahu pasal NDT, dia kena monitor NDT punya aktiviti. So dia dah tetapkan bagaimana untuk bekerja sebagai seorang welding inspector. Okay. Alright. Yang seterusnya, okay. Ini adalah perbezaan standard bawah NOS dan juga NCS. NOS ada satu je. Ketambahan dia ada tahap. Level 1, level 2, level 3 atau level 4 ataupun level 5. NCS dia ada tahap. So that's why kalau kita tengok program latihan berasaskan NOS ni, dia mempunyai tahap dan laluan kerjaya. Ini adalah dia punya table of content dalam NOS lah. Ya, dan dianugerahkan sijil penuh. Kalau NCS pula hanya dianugerahkan penyata pencapaian sahaja. Okay. Okay, ini adalah contoh NOS format untuk CPC. Okay. Dia ada terangkan tentang apakah skill core skill dia, apakah skill elektif dia. Okay. Hasil kerja lengkap bagi sebuah perkhidmatan, produk dan keputusan. Itu yang akan ditulis dalam CU lah. Kriteria unit kompetensi. Okay. Bilangan CU yang ideal adalah 5. Okay. Paling tidak dia kena achieve 5. Dia kena 5 kompetensi dia kena achieve. Okay, itu paling tidak lah. Alright, ini contoh competency profile. Okay, dia ada descriptor, kemudian dia ada aktiviti yang dia kena buat dan dia ada performance criteria. Okay, saya bagi satu contoh. Okay, welding inspector. Okay, aktiviti dia adalah tadi buat PWHT, monitor PWHT. Kriteria dia monitor PWHT dengan bagus. Ataupun dia monitor PWHT dan memberi cadangan tentang penambahbaikan. Yang ketiga, dia memonitor PWHT, dia memberi cadangan penambahbaikan, dalam masa sama dia membantu untuk mencadangkan NDT apa yang perlu dijalankan. Itu contoh. So semakin lama kriteria dia diterangkan dengan detail lah. Itu nanti awak akan belajar lebih detail dalam scoring rubric dalam topik scoring rubric which is week 9. Okay. Kemudian kita ada COCU, Curriculum of Competency Unit, pengetahuan bagi melaksanakan aktiviti kerja, kemahiran bagi melaksanakan aktiviti kerja dan juga aspek keselamatan. Okay. Okay. Ini adalah contoh real NOS lah. Kalau kita tengok dalam NOS untuk manufacturing, custom tailoring, okay, level 2. Okay, ini dia punya kod dia. Sini dia akan beritahu yang core dia apa. Core dia mesti pandai buat casual wear. Dia mesti pandai buat office wear. Dia mesti pandai buat traditional wear, baju kurung. Okay. Kemudian dia kena pandai buat functional wear contohnya. Okay, so ini adalah nama dia punya kompetensi, yang bawah ni dia punya kod. Alright. Kemudian ini juga adalah contoh real NOS lah. Bawah ada performance dia. Okay. Casual wear. Tadi kita ada satu je. Ini dia punya kompetensi dia. Penerangan dia di sini. Casual wear. Apa casual wear tu? Okay. In making complete men's casual wear. Casual wear also known as informal wear. Informal wear apa? T-shirt, jeans contohnya. Example, shirt, long short pants and etc. Saya nampak dia diterangkan dengan very terperinci. Kemudian aktiviti dia, handle men's casual customer order requirement. Okay, performance dia dikenal pasti. Okay, apakah types of casual wear? Dia tahu jenis-jenis texture dan type of sample book or swatches and customer requirement. Dia tahu the measurement. Dia tahu requirement from customer related to design and accessory.
Dan dia tahu harga dan juga bagaimana nak mengira output daripada dia punya ni. So semakin tinggi, semakin besar dia punya markah. Semaknanya dia semakin mahir. Okey. Okay, ini pun sama juga, boleh tengok. Alright. Dan ini adalah antara contoh-contoh dia lah untuk awak punya rujukan. Okay. So dalam delivery mode ni, the flow recommended training delivery mode. Okay, kalau kita boleh, maknanya mereka yang nak mengajar pasal tailoring ni, dia boleh gunakan dari bentuk lecture ataupun e-learning, okay, ataupun seminar. Dan nak mengajar skill kena demonstration, simulation dan sebagainya. Okay, itu sekadar rujukan sahajalah. Okay. So dalam NOS ni juga ada career guidance services. Kalau macam tu level 4, okay, berapakah duration training hours yang diperlukan dan berapakah skill credit yang dia akan dapat. Ini adalah pengukuran lah bagaimana untuk dia naik kepada level yang seterusnya. Okay. Aktiviti untuk minggu ni saya akan sediakan dekat dalam dalam e-learning. It's just a simple forum, so it's just a simple discussion. Dia tak heavy sangat lah. So nanti tengok aktiviti untuk minggu ini yang saya letakkan di forum. Okay, itu saja untuk minggu ni. So thank you, jangan lupa like and subscribe saya punya video. Thank you.